Kita balik kepada cerita kita. Akhirnya, saya kata dalam saya tak sebut dalam live, tapi sekarang ni saya sebutlah. Saya jumpa kawan-kawan, saya sebut perkara ini. Yang pertama sekali yang kita boleh belajar di samping apa yang saya sebut malam tadi, belajar tentang kaedah, tentang apa orang kata, tentang pilihan raya ini, saya kata UMNO kena belajar, kena mula sedar bahawa penolakan terhadap UMNO itu amat kuat. Okay. Terima hakikat itu dulu. Jangan marah Iswardi. Terima dulu hakikat itu. Supaya bila kita dah terima hakikat itu, baru kita boleh kaji kenapa, dan baru kita boleh selesaikan permasalahan itu dengan cara yang betul. Kenapa undi orang Melayu pergi kepada banyaknya pergi kepada Perikatan Nasional berbanding pergi kepada UMNO. Itu persoalan yang hendaklah dibincangkan. Dan kemudian saya kata, pilihan raya kali ini bukanlah pilihan raya menentukan kekuatan Pakatan Harapan. Saya kata Pakatan Harapan tak ada isu. Kalah a few seats normal, tak ada masalah. PAS pun kalah beberapa kursi. So apa masalahnya? Bersatu lagi lah, huyup terus. Tetapi UMNO ini adalah pilihan raya menguji UMNO, menguji kekuatan UMNO. Kenyataan ini, Ahmad Zahid perlu bertanggungjawab letak jawatan Idris Yusof. Bekas pengurusi Badan UMNO Terengganu Tan Sri Idris Yusof mahu Presiden UMNO Datuk Seri Zainal Hamidi bertanggungjawab berikutan prestasi buruk dialami Barisan Nasional. Idris juga Menteri Besar Terengganu dalam satu hantaran, bekas Menteri Besar Terengganu, ringkas di dalam sosial Facebook, media sosial Facebook, menggesa agar Zahid yang juga pengurusi BN meletak jawatan yang disandangnya dalam parti itu. UMNO kalah teruk dalam pilihan semalam. UMNO kalah 100% di Terengganu. Ahmad Zahid perlu letak jawatan, katanya. Keputusan PRN di Negeri Negeri semalam menunjukkan prestasi terburuk BN apabila hanya menangi 19 kerusi daripada 108 kerusi yang dipertandingkan. Nah, penolakan kepada UMNO ni, salah satunya terima kasih kepada Pakatan Harapan jugalah. So, kita dulu kuat juga nak melawan UMNO kan. So, kita punya naratif itu berjaya sebenarnya. Tetapi berjayanya kita juga, akhirnya dia kembali kepada kita lah. Kembali kepada kita, di mana dalam sekarang ini penolakan itu berlaku di dalam UMNO itu sendiri. Saya bagi contoh, tuan-tuan, di Terengganu. Saya bagi contoh di Terengganu. Ini adalah kenyataan daripada Ahmad Zahid sendiri sebelum PRN Terengganu itu berlaku. Pada masa itu, Ahmad Zahid kata PKR perlu ukur baju di badan sendiri. Ahmad Zahid. Kemudian tengok-tengok keputusan Kijang, Ahmad Zahid kalah dengan PAS pada majoriti 3,758 undi. PN sebut posisi 32 kerusi DUN, satu parlimen di Terengganu dengan arti kata 100%. Soalannya kenapa? Kita kata di Terengganu ni, tuan-tuan, daripada 32 DUN yang bertanding tu, 5 je Pakatan Harapan, 2 Amanah, 3 PKR. So pada masa dibagi 3 kursi tu, PKR di mana? Dia kata bagilah lebih sikit. Kita bukan minta 10, 20, 30, tak. Kita minta janganlah bagi 3, bagilah kami sekurang-kurangnya 5 atau 8 kursi. Diminta macam tu. Termasuk kursi bandaran, kursi bandar. Minta. Dan Mak Said pun keluarkan kenyataan, PKR perlu ukur baju di badan sendiri. Now, kenyataan itu sebenarnya adalah satu kenyataan yang seolah-olah UMNO tidak sedar bahawa penolakan amat kuat terhadap mereka. Saya harap pilihan raya ini menjadi satu kesedaran kepada mereka. Ini saya bercakap bukan sebagai seorang ahli PKR, saya bercakap sebagai seorang penganalisa politik. Saya kata UMNO sekarang perlu mula sedar. Dia sebenarnya PRU hari itu UMNO dah sedar dah. 45K. Kan? PRU hari itu UMNO dah sedar dah. UMNO dah dikejutkan dah, di mana kalah dalam PRU 14. Sepatutnya pada masa itu UMNO dah kena sedar bahawa orang Melayu dah mula menolak UMNO. Dia kena sedar pada masa itu. Pada saat itu dah kena sedar. Tetapi UMNO tak nak ambil tindakan awal pada waktu itu. Ni saya tak beli view. Saya tak beli view ni tau. UMNO kena sedar pada peringkat awal tu. Pada peringkat awal tu kena sedar bahawa 2014 tu dah kena sedar, dah kena buat postmortem, dah kena nak berubah dah. Dah nak kena rebrand balik kaedah mereka untuk nak menghadapi pilihan raya sebenarnya. Tetapi UMNO tak nak berubah. UMNO masih nak mengekalkan cara lama. UMNO masih lagi nak
orang kata apa, yalah, masih lagi nak cuba mencari alasan untuk terus kekal berkuasa tanpa nak reform parti dia. Saya bukan orang UMNO tuan-tuan, tapi saya orang yang mematikan daripada luar. So balik masuk PRU ke-15, sure enough, walaupun menang di Johor dan juga Melaka, bila masuk PRU tinggal 30 kerusi. Masuk PRN kali ini, sure enough, macam saya kata, seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, UMNO kena berubah. Still dia orang tak nak berubah. Antaranya kita tengok dekat Terengganu itu sendiri tadilah, kita nampak kekuatan itu tidak ada. Nak menang boleh tuan-tuan, kalau betul-betul UMNO di Terengganu kena kerjasama, kena rendahkan ego, kena bincang dengan Pakatan Harapan, kena bincang dengan kerajaan perpaduan dalam konteks equal level playing. Kena sama level dia. Tak boleh rasa macam aku ni kat abang, kau orang adik, kau dengar cakap aku, tak boleh. Saya ambil contoh Kelantan, antara contoh terbaik. UMNO di Kelantan contoh terbaik. Walaupun tak menang negeri Kelantan, kita menang dua seat, 2 kerusi. Taklah kalah huyup teruk jugalah. UMNO di Kelantan bagi saya terbaik. Saya pergi tour Kelantan, kita pergi Pulau Kelantan itu kan. UMNO di Kelantan banyak membantu calon-calon Pakatan Harapan. Banyak membantu, banyak turun, banyak membantu dan sebagainya. Bila kita pergi dekat Terengganu, langsung tak ada tuan-tuan. Bukanlah kata tak ada, langsung ada. Ada macam kita contoh, kita pergi ke Sura hari tu. Sura hari tu adalah ahli-ahli UMNO datang membantu, ada. Tetapi secara keseluruhannya gerakan itu tak terlalu kuat, tak nampak berbanding dengan di Kelantan. Di Kedah saya tak boleh nak komen sangat sebab saya tak pergi banyak kat Kedah. Saya pergi kat Gurun je. Mungkin ada, mungkin tak ada, saya tak tahu. Tetapi daripada situ kita nampak penolakan orang Melayu terhadap UMNO ni kuat sebenarnya. Tetapi ni saya bercerita pula, wajarkah Zahid letak jawatan? Jawapan mudah saya sebenarnya, kalau dia letak jawatan, siapa nak kena ganti dia? Satu persoalan utama. Satu persoalan utama. Dan saya bincang dengan rakan-rakan itu, saya kata sebenarnya ujian pilihan raya kali ini adalah pilihan raya untuk menentukan UMNO untuk Zahid Hamidi. Untuk menentukan kekuatan UMNO dan Zahid Hamidi. Dan nampaknya memang kita kena terima realiti, Zahid Hamidi gagal. Pimpinan-pimpinan UMNO yang ada di bawah Zahid Hamidi itu gagal. Kita kena terima hakikat tersebut dahulu. Dia bukan ujian untuk Anwar Ibrahim. Kita masih kekal Pulau Pinang, kita masih kekal Selangor, kita masih kekal Negeri Sembilan. Tertinggal 2-3 kerusi normal lah. Kelantan pun tinggal 2-3 kerusi, tak ada masalah. Tetapi kita kekalkan negeri-negeri tersebut. 3 negeri terkaya di Malaysia, kita kekalkan. Nah, balik kepada UMNO ni. Persoalan, wajarkah Zahid letak jawatan? Soalannya, dia nak ganti dengan siapa? Itu soalan pertama. Bagi saya, wajarkah dia letak jawatan? Tak juga. Tak perlu. Sebenarnya, wajarkah mereka kena postmortem dan bincang balik dan rekrut balik? Ya, itu wajar. Kenapa tak wajar? Muhyiddin Yassin pun kalah. Bersatu pun tak ada yang jadi menteri besar. Yang menyatakan kena letak jawatan sebenarnya selain daripada Idris Yusof adalah juga Muhyiddin Yassin. Anwar Zahid wajar letak jawatan Muhyiddin. PN berpendapat BN sudah tidak lagi relevan dalam politik negara apabila hanya menangi 19 daripada 108 kursi di tangan ini. Pengurusi PN berkata UMNO sebenarnya kalah teruk apabila 82% calonnya kalah. Pada masa sama, PN pula kata bekas Perdana Menteri itu memenangi 146 daripada 245 atau 60% kursi yang ditandinginya. PN pula, kata Muhyiddin, memenangi banyak kursi majoriti Melayu seperti dilakukan di Pulau Pinang, Selangor selain di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menurut Muhyiddin lagi, PN juga memenangi kursi campuran di Kulim dan majoriti kecil Melayu di Derga. Derga ni kawasan kuat AP, dia kalah. Sekaligus membuktikan turut mendapat sokongan pengundi bukan Melayu, setakat 2 je lah. Ini membuktikan penolakan besar-besaran pengundi Melayu dan bukan Melayu. Terus besar-besaran bukan Melayu dulu. Untuk maklumat tuan-tuan, PN kalah majoriti kursi di mana campuran. Kursi campuran PN kalah teruk. Maka benarlah gerakan semua kalah. Maka benarlah PN merupakan referendum penolakan rakyat terhadap gabungan PH dan juga BN. Tidak juga. Okey, saya komen tentang perkara ini. Now, sebenarnya kalau kita tengok secara majoriti, kalau kita ambil 6 negeri, majoriti 49.7% pengundi masih lagi memilih Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Gabungan, berbanding dengan 49.3% yang memilih Perikatan Nasional. Okey, so daripada segi jumlah peratusan itu, sebenarnya Pakatan Harapan lagi besar. Pertama. Yang kedua,
Saya tak berapa setuju kalau kita melihat hanya sekadar pengundi Melayu. Sebab negara ini bukan orang Melayu je ada. Apa, ingat lepas ni pengundi bukan Melayu akan balik kat negara dia, dekat China, dekat India, dekat mana-mana tu? Tak ada. Dia tetap duduk kat negara ini. Mereka adalah penduduk negara Malaysia. Ujung-ujungnya, mereka tetap penduduk negara Malaysia. Persoalannya tuan-tuan, dia bukan pengundi Melayu. Kalau kita tengok rata-rata, daripada segi majoriti, pengundi tetap memihak kepada kerajaan Madani. Secara majoriti. Daripada jumlah kerusi, kalau kita ambil keseluruhan jumlah kerusi di negara, di dalam negara kita, don dia still majority adalah Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan. Itu bukan isu. Alah, dia orang duk main lah 146 menang, 146 menang. Kau bangga 146 menang, 3 negeri yang kau dapat, negeri termiskin di dalam Malaysia. Kau nak bangga kan? Negeri termiskin di dalam Malaysia, sedangkan Pakatan Harapan menang negeri terkaya di dalam Malaysia. Pulau Pinang negeri terkaya, Selangor negeri terkaya, Negeri Sembilan bakal jadi negeri terkaya tidak lama lagi. Penolakan di dalam. Jadi kita fikir, kenapa sebenarnya berlaku sedemikian? Kita nampak bahawa sebenarnya majoriti negeri penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi, majoriti penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi, mereka akan berpihak kepada siapa tuan-tuan? Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan. Majoriti penduduk yang mempunyai pendapatan rendah, majoriti penduduk yang mungkin pendidikan tak berapa tinggi, majoriti dia keluar cari pendapatan dekat negeri-negeri seperti Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan ini, balik undi pula PAS, undi juga Perikatan Nasional. Akhirnya kita kata mereka nak membawa naratif apa? Mereka nak membawa naratif bahawa aku telah berjuang untuk agama aku. Tak ada tuan-tuan. Kami semua berjuang untuk agama kami, tak ada masalah pun. Agama tetap agama. Jadi naratif yang dibawa oleh PAS adalah naratif kebodohan. Naratif memantulkan dan memandulkan pemikiran. Dan mereka balik dalam keadaan pendoktrinan, aku undi untuk agama. Dan itu yang berjaya. Bukan undi untuk kemajuan. Dia tak kisah negeri Kelantan mundur, dia tak kisah air dia bermasalah sebagainya. Itu dia tak kisah. Yang penting aku nak untuk agama. Itulah dia politik kemandolan, politik pembodohan yang saya duk cakap selama-lama ni. Main agama, main bangsa, dua benda tu. So dia main, kata majoriti Melayu menyokong kami, majoriti Melayu menyokong kami. Persoalannya, adakah bukan Melayu itu bukan warga negara Malaysia? Adakah undi bukan Melayu itu kurang berbanding dengan undi Melayu? Maksudnya daripada segi nilai. Now, berbalik kepada cerita kita, so kita tahu sebenarnya penolakan sebenar satu bersatulah. Bersatu sendiri, tidak ada kepimpinan untuk apa orang kata nak memenangi mana-mana negeri pun, mana-mana kerusi pun. Tetapi ada hati nak bercerita supaya Anwar Ibrahim letak jawatan, Zahid Hamidi letak jawatan. Dia punya sembang dia, kena letak jawatan apa orang kata Zahid Hamidi kena letak Anwar Ibrahim. Muhyiddin Yassin sendiri berapa kursi dia menang? Dia duk bangga Perikatan Nasional yang tu PAS, 3 negeri ni PAS jadi menteri besar. Bersatu ada jadi menteri besar ke? So sebenarnya kalau letak jawatan dalam hal itu PAS kena letak jawatan. Apa orang kata Muhyiddin Yassin kena letak jawatan lah. Gerakkan lagi teruk tuan-tuan. Dia kata majoriti penduduk bukan Melayu pun terima kita. Baru menang 2 kursi. Baru menang 2 kursi. Gerakkan di Pulau Pinang habis. Semua kalah. Semua kalah. Termasuk Dominic pun kalah. Kan? Dominic pun kalah. Kalah tuan-tuan. Gerakan di kawasan undi majoriti ataupun at least mixed seat kalah. Yang menang di Selangor pun sebab muda kacau atau bebas kacau. Saja dia letak di situ supaya apa? Supaya nampak belenggu mereka.